Okey, seterusnya kita akan masuk tajuk yang baru. Para pelajar boleh buka buku teks muka surat 71, unit 8, tajuk penyerapan. Okey, kalau kita tengok dekat situasi ni kan, situasi ni dia bercerita tentang Hafiz. So Hafiz ni, cuaca tengah hujan. So cuaca tengah hujan, yang kawan dia pakai payung, yang Hafiz ni nak balik rumah, dia pakai baju hujan. So kemudian dia terjumpa anak ayam. Anak ayam. So dia nak selamatkan, jadi dia nak selamatkan anak ayam tu, nak bawa balik rumah. Jadi dia masukkan anak ayam tu, dibawa sekali ke rumah dia menggunakan masukkanlah dalam baju hujan yang dia pakai. Jadi penyerapan, penyerapan ni sebenarnya tajuk yang berkaitan dengan air. Jadi penyerapan ni sebenarnya ada dua. Satu, penyerapan ni adalah benda ataupun objek. Ustaz tulis objek lah. Objek yang boleh serap air. Dan satu lagi kita nak belajar tentang objek yang kalau satu boleh serap, satu lagi tak serap air. Objek yang tidak menyerap air ataupun nama special dia, nama lain dia adalah kalis air. Kalis air ni maksudnya dia tidak menyerap air. Itu secara umum, gambaran kasar untuk tajuk penyerapan. Untuk tajuk penyerapan lah. Okey, seterusnya para pelajar boleh buka muka surat 72. Okey, seterusnya muka surat sebelah. Okey, kita akan masuk subtopik objek yang menyerap air dan juga objek yang tidak menyerap air. Okey, benda biasalah. Kita tengok contoh. Air sirap tertumpah atas meja kaca. Kemudian Alia mengelap tumpahan air itu. Macam awak dekat sekolah kan, waktu rehat, beli-beli air tumpah. Ustaz, air tumpah. Ustaz, air tumpah. Selalu macam tu. Air tumpah, air tumpah. Jadi Ustaz kata apa? Pergi cari Acik Mon, minta mop ataupun kain. Okay, so kawan awak kata, Alia kata, ke mana hilangnya air itu? Mengapa meja kaca tidak basah? Mari kita siasat. Okey. Untuk objek yang menyerap air, maksudnya objek yang menyerap air ni adalah apa juga objek yang mana bila kita senang cerita dia boleh serap air lah. Objek yang tidak menyerap air ni maksudnya objek yang tidak menyerap air. Jadi objek yang menyerap air kebiasaannya dia akan jadi basah. Manakala objek yang tidak menyerap air dibasah tak? Dia tidak akan jadi basah. Dia tidak akan jadi basah. Okay, so kita tengok. Okay, memandangkan tajuk ni ada banyak berkaitan dengan eksperimen uji kaji. Jadi untuk buku teks Ustaz akan bagi penerangan dan kemudian buku aktiviti kita akan buat sama-sama. So menyerap air atau tidak. So ini adalah antara beberapa bahan yang digunakan. Okay. Air berwarna, penitis, kertas nota, sapu tangan, tisu, pemadam, duit shilling, klip kertas, pembola kapas dan juga mainan plastik. Okay. So, mari uji ni senang aja. Sebagai contoh, penitis ni ataupun straw digunakan, diambil, disedut air, kemudian dititiskan pada setiap bahan-bahan ni. Okay. So, kita tengok mana satu bahan yang menyerap air. Okay. Kalau bahan tu serap air, kita akan tandakan dengan tanda tukar warna lah. Awak kan suka warna-warna kan? Okay, kita tukar dengan warna oranye. Okay. Kalau bahan tu serap air, kita akan tandakan dengan warna oranye. Tapi, okay, kalau bahan tu tidak menyerap air, bila tidak menyerap air, dia tak akan basah kan? So, dia tak serap air. Kita tandakan dia dengan warna apa? Warna hitam lah. Warna je. Warna hitam. Okay, so, kita tengok contoh. Yang pertama bermula dengan kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita ada 8 objek. So, yang pertama kertas nota. Kertas nota, okay, bila kita titiskan air ataupun air tertumpah di atas kertas, jadi kertas ni akan jadi basah. Sebab apa? Sebab kertas adalah objek yang boleh menyerap air. Jadi, kita tandakan right dekat kertas nota. Maksudnya dia boleh menyerap air oranye. Okay. Yang kedua, sapu tangan. Sapu tangan ni diperbuat daripada kain. Jadi kain biasanya dia adalah bahan yang boleh menyerap air. Tandakan right dengan warna oranye. Tisu. Tisu yang selalu kita guna kalau ada lap-lap air tumpah ke benda. So kita guna tisu. Sebab apa? Sebab tisu adalah bahan yang boleh menyerap air. Jadi dia adalah tanda right. Pemadam.
pemadam bukannya diperbuat daripada kain atau sebagainya. Jadi pemadam kalau basah pun, kalau kena air pun dia basah macam tu je. Air dia takkan hilang, dia tak serap air. Jadi kita tandakan pemadam ni dengan tanda pangkah. So nombor 4 ni pangkah. Duit shilling. Duit shilling kalau rendam dalam air, so dia takkan jadi, dia takkan serap air. So pangkah. Klip kertas pun tidak menyerap air. Berbola kapas. Kalau kapas, kapas dia sebenarnya menyerap air. Jadi kita tanda right dekat berbola kapas. Dan akhir sekali, mainan plastik. Mainan plastik adalah bahan yang tidak menyerap air. So kita tanda pangkah. Biasanya secara umumnya bahan yang boleh serap air, dia akan jadi basah, kemudian air tu akan hilang. Sebab apa? Sebab kita kata bahan tersebut telah menyerap air. Sebab tu dia jadi basah. Tapi kalau bahan tu dia basah, lepas tu air dia tak hilang. Contoh macam awak tumpahkan air dekat kaca ni, air tu tumpah je kat kaca. Kalau awak tak lap, dia tak hilang lah. Sebab apa? Sebab kaca bukannya bahan yang menyerap air. Okey. Seterusnya kita akan sambung buku teks muka surat 73. Okey, yang ni awak boleh baca sendirilah. Yang warna biru ni tadi Ustaz dah terangkan. Seterusnya kita akan tengok, mari kelaskan objek. So terdapat beberapa pelbagai objek di ruang dapur. So kita nak tengok mana satu objek yang boleh menyerap air dan juga tidak boleh menyerap air. So kita pakai kod lah. Kalau dia boleh serap air, kali kita pakai perkataan pula. Kalau dia boleh serap air, kita letak huruf S. Kalau dia tak boleh serap air, kita letak tanda T. Okey, jelas ya? So, yang pertama kita tengok tisu dapur. So, tisu dapur ataupun tisu, dia adalah benda yang menyerap air. Jadi, kita tuliskan kat tepi ni huruf S. Mop. Ni macam air tumpah satu kat kelas awak tu. Sebab apa? Sebab mop ni boleh digunakan. Sebab apa? Sebab dia menyerap air. So, air tu bila kena serap, dia hilang lah. Bersih, kering. So, mop adalah menyerap air. So, huruf S. Yang ketiga, kain lap. Ini mak-mak dekat dapur. Kalau basah tangan ke apa benda ke, so, kena lap tangan. Jadi, ini kain lap juga adalah benda yang menyerap air. So, huruf S. Sudu logam. Sudu logam, dia tidak menyerap air. Kalau ada air kat atas dia tak hilang air tu. So, sudu logam adalah bahan yang tidak menyerap air. Huruf T. Pinggan plastik. Pinggan plastik adalah objek yang tidak menyerap air. Alas kaki. Alas kaki ni, dia adalah objek yang menyerap air. So, kita letak tanda huruf S. Sebab tu basah, sebab diserap air. Gelas kaca. Gelas kaca adalah objek yang tidak menyerap air. Manakala straw, yang biasa kita minum tu adalah tidak menyerap air. Ini kita cerita pasal straw yang biasa. Bukan yang macam kalau pergi tea leaf ke, pergi dekat mana-mana tu sekarang dia dah pakai straw baru yang daripada kertas atau daripada kain. Tu lain cerita. Ini kita cerita straw yang biasa diperbuat daripada plastik. Jadi dia adalah bahan yang tidak menyerap air. Kalau straw tu menyerap air, awak tak boleh minum air, awak tak boleh sedut air tu. Itu secara logiknya. Okay? So seterusnya kita akan tengok, kita akan sambung muka surat 74. Okey, muka surat 74. Okey, muka surat 74. Okey, kita akan masuk secara terperinci tentang kita dah tahu ada objek yang boleh menyerap air dan juga tak boleh menyerap air. Betul tak? So, kita nak tengok pada objek yang boleh menyerap air. Okey, keupayaan objek menyerap air. Okey, maksud keupayaan objek menyerap air ni adalah berapa banyak. Maksudnya, berapa banyak air yang boleh diserap. Berapa banyak air yang boleh diserap. Jadi kita tengok dekat sini. Dia kata kertas menyerap air. So, kertas menyerap air. Kertas serap air. Kain juga menyerap air. Tetapi objek manakah yang menyerap air lebih banyak? Jadi secara logiknya, antara kertas dan juga kain, mana yang lebih banyak menyerap air? Kita akan tengok muka surat seterusnya. Muka surat 75. Okey, muka surat 75. Kebolehan menyerap air. Okey, tadi kita sambung sikit. Dia adalah berapa banyak air yang boleh diserap. Kemudian, air itu pula, penyerapan dia maksudnya air itu diserap cepat ataupun lambat.
Jadi, kalau kebolehan menyerap air dia tinggi, so kita nyatakan kat sini, kalau kebolehan sesuatu bahan untuk menyerap air menyerap air itu tinggi, kalau kebolehan dia untuk menyerap air tinggi, maksudnya dia akan serap air dalam jumlah yang banyak. Dia akan serap air dalam jumlah yang banyak dan juga dalam keadaan yang sangat cepat. Tapi kalau kebolehan menyerap air dia adalah rendah. So, yang kedua, kebolehan menyerap air adalah rendah. Ini anak panah ni maksudnya tinggi. Kalau yang ke bawah ni maksudnya kebolehan menyerap air adalah rendah. Kalau rendah, dia boleh serap air tapi sikit saja. Dan dia lambat ataupun perlahan. Lambat atau perlahan. Jadi, berdasarkan eksperimen ni, ini awak boleh baca sendirilah. So, dia kata dekat sini, tisu dapur, eksperimen ni ada 3. Dia pakai surat khabar, dia pakai tisu dapur, kertas tisu dapur lah dengan kain. So dia kata, bila dia buat eksperimen, dia tengok dekat sini gambar. So dia kata, tisu dapur ialah objek yang menyerap air paling tinggi. Jadi, ini, yang pertama ini adalah surat khabar. SK surat khabar. Yang kedua ni adalah tisu dapur TD dan yang ketiga ni adalah kain huruf K. Jadi kalau awak tengok, Ustaz padamkan dulu bagi awak nampak apa tu gambar. Kalau kita tengok dekat gambar dekat sini, sorry pen pula tinggal. Kalau kita tengok gambar dekat sini, lepas dapat eksperimen ni surat khabar, tisu dapur ini kain. Kalau kita tengok paras air, antara tiga-tiga ni yang paling tinggi. Air dia yang paling tinggi adalah tisu dapur. Sebab tu dikata tisu dapur ialah objek yang menyerap air paling tinggi. Kemudian kertas surat khabar ialah objek yang menyerap air paling rendah. Sebab yang kedua tinggi adalah kertas biasa dan yang ketiga yang kedua adalah kain. Terkeliru pula. Yang kedua adalah kain. Dan yang ketiga adalah surat khabar. So, antara tiga ni, yang paling tinggi menyerap air adalah tisu tandas ataupun kertas tisu. Kertas tisu dapur lah. Tisu dapur diikuti dengan kain. Dan yang ketiga sekali adalah surat khabar. Itu adalah untuk kebolehan menyerap air.